Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas, tak rugi apa-apa video yang terbaru yang Cikgu upload selepas ini. So, untuk video kali ini, sambungan 4.1 iaitu 4.2 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Kita nak tengok berapa banyak faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama, suhu bahan tindak balas. Yang kedua, kepekatan bahan tindak balas. Saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal, kehadiran mangkin ataupun tekanan tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas, berkeadaan gas. Satu cikgu bagi contoh kat sini, suhu bahan tindak balas. Adakah dia mempengaruhi kadar tindak balas? So, sebagai contoh, tiap-tiap hari kita buat air, contoh air Milo. Kita nak buat air Milo, kita guna air sejuk ataupun air panas untuk melarutkan gula tu. So, mestilah kita guna air yang panas. So, air yang panas kat sini, panas tu adalah suhu yang tinggi. So, suhu akan mempengaruhi, mempercepatkan kadar ketelarutan gula yang kita kacau tadi. So, itu cikgu bagi contoh satu. So, suhu adalah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Sama juga dengan gula. Yang bersaiz besar ataupun yang gula halus ataupun gula kasar. Yang mana lebih cepat? Kalau kita nak buat air, mestilah gula yang lebih halus. Tu contoh. So, kat sini kita ada 5. So, kelima-lima faktor ni kamu boleh dalam buku teks, dia ada 1, 2, 3, 4 kecuali tekanan. Dia tunjuk dekat kita eksperimen yang boleh dibuat di makmal menggunakan larutan natrium tiosulfat. So, kamu boleh buat di sekolah masing-masing. So, kat sini cikgu bagi formula. Macam mana nak ingat? Ni SST. Dulu kita ada GST. Lepas tu yang kedua kita ada SST. So, ingatlah SST, suhu, saiz, tekanan, dan tambah lagi MK. So, MK famous sekarang ni, MK. M mangkin, K kepekatan. Itu saja. Ada 5 faktor. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Apabila suhu bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. Memanglah. Tadi cikgu bagi contoh air panas tadi. So, kadar tindak balas meningkat, cepatlah gula hancur, larut. Apabila mangkin digunakan dalam sesuatu tindak balas, kadar tindak balas tersebut meningkat. Yang kedua. Yang ketiga, apabila kepekatan bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas pun, hasil tindak balas pun meningkat. Yang keempat, apabila tekanan meningkat, kadar tindak balas dengan bahan tindak balas berkeadaan gas pun meningkat. Saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal berkurang, kadar tindak balas pun meningkat. So, ni kelima-lima faktor. So, satu faktor yang kita tak buat eksperimen berkait rapat dengan gas. Tekanan yang mempengaruhi kadar tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas. Bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas, kadar tindak balas lazimnya meningkat apabila tekanan pun meningkat. So, ingat tadi apa dia 5 tu? SST, MK. Tolong ingat. Suhu, saiz, T. Apa dia? Tekanan, M, mangkin, K, kepekatan. Tolong ingat, SST, MK. Wallahualam. So, setakat itu saja untuk perkongsian kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk aplikasi konsep kadar tindak balas. Wallahualam. Assalamualaikum.